Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Insya-Allah pula kami akan membentangkan tentang tugasan berkumpulan bagi subjek penulisan akademik iaitu GWCP 1042 iaitu tugasan kedua bagi tugasan berkumpulan. Dan memperkenalkan, ini adalah kumpulan-kumpulan kami, iaitu yang pertama diri saya Muhammad Hafiz Iskandar bin Muhammad Zurin, dan ahli yang kedua adalah Muaz Firhan bin Muhammad Saleh, dan ahli yang ketiga untuk grup kami adalah Muhammad Hilman bin Awang. Dan kami terdiri daripada 3 orang daripada kelas PIM 2. Baiklah, kita pergi kepada soalan tugasan untuk subjek ini. Secara berkumpulan, anda dikehendaki mengenal pasti satu artikel ilmiah yang terdapat dalam jurnal. Anda dikehendaki menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel secara berkumpulan. Seterusnya, anda dikehendaki membuat rakaman video analisis keutuhan wacana tersebut. Baiklah, kita akan ke konsep keutuhan wacana. Keutuhan wacana menurut Kamus Dewan edisi keluaran 1996, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Senang cerita, keutuhan wacana ni adalah bentuk-bentuk komunikasi dalam bentuk penulisan, percakapan ataupun dari aspek pengakuan ataupun gaya penyampai itu sendiri. Jadi itu telah pun memenuhi konsep keutuhan wacana secara am. Sementara itu, menurut seorang pandangan tokoh, menurut Asmah Omar, keutuhan wacana bermaksud keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Bagi Asmah Omar, keutuhan wacana ni bermaksud berfungsi sebagai penyedap ataupun memastikan bahan-bahan penulisan ilmiah tu menjadi lebih menarik dan tertarik serta lebih mudah untuk difahami oleh pembaca. Terdapat 2 aspek yang penting yang menghasilkan wacana yang utuh, iaitu pertama, terdapatnya urutan atau koheren, ataupun erti kata lain, kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami dengan mudah, seperti yang dinyatakan oleh menurut Asmah Omar lah sebentar tadi. Untuk topik wacana, kita ada 1.0 iaitu Budaya Sukan Pelajar Institut Pengajian Tinggi. Untuk 1.1, pendahuluan. 1.2, kenapa kita perlu bersukan. 1.3, latar belakang responden. Dan untuk 2.0, kesimpulan. Dan akhir sekali 3.0, ada rujukan. Kohesi. Apakah itu kohesi? Menurut Halide dan Hasan, kohesi adalah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan suatu teks yang padu atau memperlihatkan pautannya. Apakah ciri-ciri penulisan kohesi? Pertama, penggunaan tanda baca yang tepat. Yang kedua, idea atau esei yang dijalin rapi sehingga menjadi bersepadu. Yang ketiga, mempunyai keserasian hubungan antara frasa dengan frasa atau ayat dengan ayat. Yang terakhir, disebut sebagai organisasi sintaktik yang mana merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. Kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal mempunyai 4, iaitu gramatikal rujukan, gramatikal penggantian, gramatikal penghubung dan gramatikal pengguguran. Apakah itu gramatikal rujukan? Gramatikal rujukan ialah kata ganti nama diri, orang dan kata ganti nama tunjuk, penggunaan penanda rujukan wacana yang mempunyai ciri-ciri keutuhan. Gramatikal adalah penggunaan ganti nama diri seperti saya, dia dan mereka. Seterusnya, gramatikal penggantian iaitu proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat lain. Penanda penggantian merupakan proses menggantikan perkataan atau frasa dengan kata nama, frasa, kerja atau klausa lain. Seterusnya, gramatikal penghubung yang berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Dan terakhir, gramatikal pengguguran untuk pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dan ayat seterusnya. Ini juga dipanggil sebagai elipsis untuk menggugurkan perkataan atau frasa yang telah diketahui oleh pembaca.
Mari kita lihat bukti atau contoh apa yang saya sebutkan tadi. Okey, bukti dan contoh untuk gramatikal rujukan berdasarkan ayat. Menurut Muhammad Majid, soal selidik lebih berkesan dan sesuai digunakan terutama dalam populasi yang besar. Selain itu, ia juga digunakan untuk mendapatkan semua maklumat berkenaan fakta-fakta, kepercayaan, perasaan, kehendak dan lain-lain. Kita lihat Muhammad Majid adalah kata nama dan dia menggunakan perkataan ia sebagai kata ganti nama diri untuk ganti kepada nama Muhammad Majid. Seterusnya ialah gramatikal pengguguran. Kita lihat ayat ini. Berdasarkan kajian yang telah disiapkan oleh Weber dan De La Harpe, institusi pendidikan boleh dijadikan asas kepada pembangunan dan peningkatan kemahiran generik seperti kemahiran penulisan, kemahiran bekerja dalam kumpulan dan kemahiran membuat keputusan. Terdapat 7 daripada 9 kemahiran generik yang disenaraikan dan dipersetujui oleh responden bahawa kemahiran tersebut telah dipelajari semasa menjalani pengajian dari universiti. Kita lihat kat situ dia menggugurkan perkara yang telah diberitahu sebentar tadi. Dia meringkaskan ayat tersebut. Untuk bukti dan contoh gramatikal penggantian, kita lihat ayat. Faktor-faktor pelibatan tersebut ialah faktor struktur, faktor interpersonal, faktor intrapersonal. Faktor-faktor ini dipersetujui oleh penyelidik di Amerika Utara yang mengkaji tentang faktor penghalang pelibatan masyarakat. Kita dapat lihat bahawa dia menggunakan ayat faktor-faktor untuk menggantikan ayat faktor-faktor penglibatan. Dia meringkaskan pada bahagian tersebut. Dia menggantikan faktor-faktor daripada faktor-faktor penglibatan. Seterusnya, gramatikal penghubung. Kita lihat ayat. Kajian ini hanya terbatas kepada pelajar-pelajar aliran kejuruteraan dan teknikal yang bergiat aktif dalam kegiatan kurikulum sukan di peringkat universiti, negara dan juga antarabangsa. Kita dapat lihat dia menggunakan perkataan dan sebagai kata hubung untuk menjadikan ia menjadi gramatikal penghubung. Kohesi leksikal terbagi kepada 2. Yang pertama, reiterasi. Penggunaan kata yang sama atau hampir sama. Penggunaan perkataan sinonim ataupun hiponim. Yang kedua, kolokasi. Perkaitan makna. Unsur-unsur leksikal yang hadir secara kerap penanda hubungan antara kata yang mencerminkan bidang yang sama. Reiterasi perkataan yang sama. Contohnya, diterapkan di dalam aktiviti kokurikulum ialah kemahiran generik. Antara kemahiran generik yang cuba ditekankan dalam aktiviti kokurikulum ialah bekerja dalam kumpulan, penyelesaian masalah, membuat keputusan dan berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahawa IPT bukan sahaja memfokuskan pembangunan akademik pelajar, malah juga membangunkan kemahiran pelajar berdasarkan kegiatan kokurikulum yang dijalankan dalam membantu pelajar lebih berdaya saing di dalam dunia pekerjaan. Walau bagaimanapun terdapat masalah tentang kurangnya pelibatan pelajar terhadap aktiviti kokurikulum seperti sukan kerana beranggapan aktiviti tersebut. Contoh berdasarkan perkataan yang hampir sama, antara kemahiran generik yang cuba ditekankan dalam aktiviti kokurikulum ialah bekerja dalam kumpulan, penyelesaian masalah, membuat keputusan dan berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahawa IPT bukan sahaja memfokuskan pembangunan akademik pelajar. Jadi, apakah itu koheren? Koheren bermaksud kesinambungan idea yang terdapat dalam sesuatu wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Koheren juga kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian lain sehingga memiliki makna yang utuh. Cara mencapai koheren, yang pertama mengulang kata nama utama. Yang kedua, menggunakan kata ganti nama yang konsisten. Yang ketiga, menggunakan isyarat peralihan untuk menghubungkan idea. Dan yang keempat, menyusun idea mengikut susunan logik. Jenis-jenis keutuhan wacana. Yang pertama, keutuhan leksikal. Yang kedua, keutuhan gramatikal. Yang ketiga, keutuhan semantik. Dan yang keempat, keutuhan fonologi. Dan ini adalah seperti yang terangkan oleh saudara Hilman sebentar tadi, ini adalah keutuhan wacana secara am yang akan kita selusuri sedikit demi sedikit selepas ini. Baiklah, kita akan bergerak kepada keutuhan yang pertama, iaitu keutuhan wacana leksikal.
Keutuhan wacana leksikal dapat dilihat dari wujudnya aspek pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana ataupun artikel ataupun jurnal. Terdapat beberapa cara untuk kita memperoleh hubungan leksikal. Antaranya termasuklah hubungan berdasarkan pengulangan, hyponim, kolokasi hyponim dan pengulangan unsur perkataan yang sama. Baiklah, kita akan ke yang pertama, iaitu pengulangan kata yang sama. Jika kita dapat lihat daripada artikel yang telah dipangkas di bawah ini, yang mana telah pun saya gariskan ataupun pekatkan dengan warna kuning perkataan kemahiran generik. Di sini kita dapat lihat perkataan kemahiran generik diulang sebanyak 2 kali pada ayat yang berbeza tetapi dalam satu perenggan. So, ini adalah contoh keutuhan leksikal bagi pengulangan kata yang sama. Begitu juga dengan yang kedua, iaitu penggunaan kata sinonim. Kita dapat lihat di sini di-highlightkan perkataan ditekankan dan memfokuskan pada perenggan ini. Kenapa saya highlightkan? Kerana ianya bawa maksud yang hampir sama, iaitu perkataan sinonim, yang mana ditekankan dan memfokuskan boleh kita simpulkan sebagai perkataan yang sama ataupun sama maksud lah, kerana ia menjurus kepada penumpuan ke arah sesuatu objek ataupun sesuatu perkara itu. Jadi itu ialah keutuhan leksikal yang pertama, untuk 2 contoh yang pertama lah. Dan kita pergi kepada contoh yang ketiga, iaitu penanda hubungan antar kata. Kita dapat lihat kepada artikel yang telah saya highlightkan di sini, iaitu ayat di mana kajian ini meninjau tahap penguasaan kemahiran generik seperti kemahiran berkomunikasi, menyelesaikan masalah, bekerja dalam kumpulan dan bla 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 bla. Dapat kita lihat dekat sini, kenapa saya kuningkan bahagian kajian, meninjau dan masalah? Kerana penanda hubungan antar kata ini ialah hubungan ataupun penanda yang mana berlakunya perkaitan antara satu tema ataupun topik dalam sesebuah ayat itu, yang mana bila kita berkisahkan tentang kajian, pasti akan ada tinjauan, pasti di situnya akan ada masalah. Jadi di situlah lahirnya contoh penanda hubungan antar kata dalam jurnal yang telah dikaji ini. Yang kedua, kita pergi kepada keutuhan yang kedua, iaitu keutuhan gramatikal. Apa yang dimaksudkan keutuhan gramatikal? Keutuhan gramatikal berkaitan dengan tata bahasa. Tata bahasa. Keutuhan wacana seharusnya memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Antara jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana dan penanda wacana dalam bahasa Melayu adalah penanda rujukan yang pertama, yang kedua penanda pergantian, yang ketiga penanda elipsis ataupun pengguguran, dan yang keempat adalah penanda penghubung. Tengok contoh bagi setiap penanda ini. Baiklah, penanda rujukan. Kita lihat kepada artikel yang telah ditandakan warna kuning sebentar ini, iaitu laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 telah menyatakan bahawa semua pelajar hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian yang lebih aktif dalam aktiviti kurikulum. Kenapa dia dikuningkan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 ini? Ialah rujukan yang dilakukan oleh pengkaji untuk mendapatkan fakta yang kukuh bagi masuk ke dalam jurnal ataupun artikel yang telah dikarang oleh mereka lah. So, rujukan ni disebutkan rujukan supaya lebih terbukti kesahihan sesuatu fakta itu. Dan yang kedua, di penanda pergantian. Terlihat kepada ayat ini, yang mana dia menggantikan perkataan universiti tersebut kepada Universiti Canberra 2002. Yang mana bila disebut sahaja tersebut, maka ianya merujuk kepada perkataan ataupun objek yang mempunyai nama yang pertama tadi. Contohnya, lihat kat sini, Universiti Canberra 2002 dan universiti tersebut. Universiti tersebut merujuk kepada Universiti Canberra 2002. Jadi itu ialah konsep penanda pergantian. Baiklah, kepada yang C, iaitu penanda penghubung. Penanda penghubung ni bertindak selaku penjalin unsur-unsur seperti perkataan, frasa ataupun ayat. Dilihat kepada contoh artikel yang telah di-highlightkan, yang mana telah pun digariskan kuning, iaitu oleh yang demikian. Daripada perkataan ini, oleh demikian, ianya berfungsi sebagai penjalin bagi sebuah ayat dan ayat yang lain. Jadi ianya bertindak sebagai
penanda wacana pun boleh dikatakan hampir sama dengan penanda penghubung. Dan yang terakhir sekali untuk keutuhan gramatikal ialah penanda pengguguran. Penanda pengguguran ni ialah penyelapan sesuatu perkataan atau unsur kata untuk mengelakkan pengulangan maklumat yang sama. Kita dapat lihat dalam artikel ini yang mana digariskan kuning menurut Zainuddin Hassan et al. 2005 dalam Muhammad Zaid Mustafa et al. 2008. Dan dikaitkan, dilenyapkan perkataan menurut Zainuddin itu, yang panjang itu, kepada pengkaji. Jadi pengkaji ni, mana menurut Zainuddin ni telah pun dilenyapkan dan dihadirkan satu perkataan baru iaitu pengkaji, supaya tidak berlaku kecelaruan di situ ataupun bagi mengelakkan jumlah perkataan yang terlalu banyak, jadi digantikan menurut Zainuddin kepada pengkaji. Melenyapkan perkataan Zainuddin itu digantikan dengan pengkaji. Yang ketiga, keutuhan semantik. Terdapat dua jenis keutuhan wacanan dari segi semantik. Antaranya ialah hubungan antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana melibatkan hubungan antara klausa atau ayat sahaja dapat diperhatikan seperti berikut. A. Hubungan sebab dan akibat. Kepimpinan pelajar-pelajar yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum dapat mempertingkatkan lagi dan memperkayakan akademik dan kemahiran mereka yang sedia ada kemahiran melalui pertandingan dan simulasi sebenar. Aktiviti kokurikulum memupuk kejayaan pada masa akan datang. B. Hubungan sebab dan tujuan. B. Hubungan sebab dan tujuan. Tujuan aktiviti kokurikulum diadakan di universiti ialah untuk memberi pengalaman kepada pelajar-pelajar yang akan membantu mereka dalam mencapai kehidupan sempurna. Menurut Fauzi 2002, berpendapat kokurikulum merupakan suatu pelengkap kepada kehendak dan keperluan kokurikulum, iaitu menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukur dan mengamalkan kemahiran, pengetahuan dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah. C. Hubungan sebab dan hasil. Kokurikulum sukan bola sepak dapat membantu untuk memupuk kemahiran kerja berpasukan yang tinggi dengan melihat bagaimana ahli pasukan bekerjasama antara satu sama lain. D. Hubungan alasan dan kesan. Antara kemahiran general yang cuba ditekankan dalam aktiviti kokurikulum ialah bekerja dalam kumpulan, penyelesaian masalah, membuat keputusan dan berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahawa IPT bukan sahaja memfokuskan pembangunan akademik pelajar, malah juga membangunkan kemahiran pelajar berdasarkan kegiatan kokurikulum yang dijalankan dalam membantu pelajar lebih berdaya saing di dalam dunia pekerjaan. E. Hubungan syarat dan hasil. Kokurikulum merupakan saluran pembelajaran berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang, yang sebahagian besar aktivitinya dilakukan di luar bilik darjah seperti permainan, perkemahan dan sebagainya. Menurut Puter 2006, dalam Henry 2010, kokurikulum bukan sahaja mengandungi program-program formal yang dipelajari di dalam bilik darjah atau kuliah, malah merangkumi juga aktiviti-aktiviti tidak formal yang secara umumnya dianggap sebagai ekstra kurikuler. Aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukur dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah. F. Dari segi latar wacana. Pelajar yang mengambil wacana dalam program-program aktiviti kokurikulum seperti sukan cenderung untuk mempunyai purata mata, grade, rekod kehadiran yang lebih baik, tidak terlibat dengan masalah disiplin berbanding pelajar-pelajar yang tidak mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum. Negara Persekutuan Negeri Tinggi Persatuan Sekolah NFHS 1999, pelajar-pelajar yang mengambil bahagian dalam kokurikulum aktiviti bukan sahaja lebih baik akademik daripada pelajar yang tidak, malah dilihat melalui aspek personaliti mereka seperti keyakinan diri, kerjasama sosial. Yang keempat, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi melibatkan entian suara, nada suara dan intonasi suara. Hal ini dapat menimbulkan hubungan semantik yang berbeza antara bahagian-bahagian wacana. Dalam wacana tulisan, terdapat unsur-unsur paralinguistik iaitu alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah
tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Seperti contoh, kemahiran generik yang dilaksanakan ialah kemahiran berkomunikasi, kemahiran penggunaan teknologi maklumat, kemahiran belajar, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran bekerja dengan orang lain dan kemahiran bertanggungjawab sosial. Dalam wacana tulisan pula, selain ekspresi wajah, keadaan air muka, gerakan tangan dan bahasa badan merupakan alat-alat untuk seseorang individu memahami ujaran yang disampaikan. Analisis 2. Sumber rujukan. Penulisan rujukan. Penulisan rujukan adalah kaedah sistematik dalam penulisan akademik. Tujuannya untuk memberi pengakuan kepada sumber penulisan. Penulis juga perlu memahami prinsip umum sumber rujukan dengan pegangan nilai yang kuat iaitu kejujuran, rasa hormat, amanah dan keadilan serta tanggungjawab integriti akademik. Rujukan yang dapat melibatkan penggunaan petikan dalam teks yang sesuai dan senarai, rujukan yang lengkap di penghujung penulisan. Tidak memetik sumber dan memberi kredit kepada penulis asal adalah satu tingkah laku serius serta boleh menjejaskan kepercayaan sumber-sumber penyelidikan kerja-kerja penyelidik terdahulu. Ini merupakan bukti ataupun contoh penulisan kepada rujukan-rujukan. Berikut adalah sumber rujukan yang digunakan oleh penulis untuk menulis artikel tersebut. Contohnya, dia menggunakan surat khabar daripada Fauzi tahun 2002, kepentingan dan keperluan aktiviti kurikulum, utusan publication dan distributors Sdn Bhd Kuala Lumpur. Seterusnya, penulis juga menggunakan buku. Sebagai contoh, ESA 2005, membangun dan kemahiran generik menerusi persatuan dan kelab di Politeknik Malaysia yang dicapai pada 9 Oktober tahun 2013. Untuk laman sesawang pula, penulis menggunakan laman sesawang daripada Bahari tahun 2007, faktor-faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum sukan di kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan daerah Seremban, Jabatan Pendidikan Jasmani Kesihatan Maktab Perguruan Islam yang dicapai pada 25 September tahun 2013. Untuk artikel, penulis menggunakan rujukan ESA 2007, penerapan kemahiran generik menerusi kurikulum di Politeknik bagi memenuhi keperluan industri di Malaysia. Penulis juga menggunakan pandangan tokoh iaitu yang bernama Putih, Henry, Masita dan Wong. Kita beralih pula pada analisis ketiga iaitu kejelasan dalam penulisan. Kejelasan penulisan bererti penulisan mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan, tidak bersifat samar-samar dan tidak kabur. Menurut Griffiths pula, kejelasan adalah mencerminkan penulisan dalam pemikiran tanpa kejelasan dan penggunaan bahasa yang betul, pembaca tidak akan memahami mesej yang disampaikan dengan betul. Berikut adalah bukti atau contoh bahawa penulis menggunakan kohesi dalam penulisan. Sebagai contoh, dia menggunakan gramatikal rujukan, gramatikal pengguguran dan juga gramatikal hubungan. Penulis juga menggunakan konsep koheren untuk diterapkan dalam penulisan tersebut. Kesimpulannya di sini, berdasarkan jurnal yang telah kami perbentangkan sebentar tadi, kami mendapati bahawa terdapat pengaplikasian keutuhan wacana dalam jurnal tersebut yang merangkumi dari aspek kohesi, keserasian unsur linguistik dengan linguistik yang lain, dan koheren, iaitu kesinambungan idea yang bermakna. Selain itu, utuhnya sebuah wacana itu dapat juga dilihat dari kewujudan kaitan-kaitan seperti semantik, fonologi, leksikal dan gramatikal. Bukan itu sahaja, sumber rujukan juga telah dilampirkan dengan spesifik ataupun dengan lebih tepat, mendalam dan seterusnya. Pengaplikasian kejelasan dalam penulisan tersebut begitu tepat, padat dan mudah difahami seperti apa-apa yang terkandung dalam ciri-ciri kejelasan dalam penulisan akademik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.